Dan berkenaan dengan ayat ini sebenarnya cerita dan kisah bermula pada penghujung tahun yang kelima Hijrah. Apa yang berlaku pada penghujung tahun kelima Hijrah bila mana turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah supaya menunaikan ibadah haji. Turun pada hujung tahun kelima Hijrah. Ini bermaksud ayat yang memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk menunaikan haji berlangsung setelah hampir 6 tahun Rasulullah berada di bumi Madinah. Bila dia tu berada di penghujung tahun kelima, maksudnya dah hampir 6 tahun dah Rasulullah bermukim dan menetap di Madinah, barulah turun ayat perintah menunaikan haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, serta menggolongkan kita sebagai golongan yang bukan setakat mendapat kejayaan di atas dunia, bahkan membawa kejayaan yang sama sampai ke akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah pada malam ini bersempena dengan cuti Hari Raya Aidil Adha, dan kita sama-sama pada hari raya beberapa hari yang lalu ataupun lepas telah dihidangkan oleh khatib-khatib ataupun penceramah-penceramah berkisar persoalan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Allah Ismail. Apapun insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara dari sudut yang berbeza, yaitu tentang kisah awal, niat awal, kemahuan dan keinginan Rasulullah untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan para sahabat baginda ke bumi Mekah. Selain tujuan berziarah, insya-Allah kita akan kupas. Dan untuk mengupas permasalahan tersebut, marilah sama-sama kita membaca 2 ayat yang difirman dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anfal,
iaitu merujuk ayat 34 dan ayat 35 surah Al-Anfal, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Al-Anfal 34 dan 35. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dan mengapakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, yaitu golongan-golongan yang telah menjadi penghalang kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda daripada memasuki Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'ah, sedangkan mereka adalah golongan-golongan yang tidak berhak pun untuk menguasainya, yakni menguasai Masjidil Haram. Inna awliya'uhu illal muttaqun, dan sesungguhnya yang paling berhak untuk menguasai kawasan tanah suci haram dan Masjidil Haram tiada lain dan tiada bukan adalah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan daripada manusia tidak mengerti dan tidak mengetahui sama sekali. Wa ma kana salatuhum 'indal bait, dan tiada lain dan tiada bukan sesungguhnya salat mereka, ibadah mereka di sisi bait Allah iaitu Kaabah, illa muka'an wa tasdiyah. Ini adalah bentuk ibadah, amalan ataupun ritual yang telah berlaku di kalangan kafir musyrikin Mekah di zaman jahiliyah. Bentuk salat dan ibadah mereka muka'an, iaitu dengan cara bersiul-siulan, wa tasdiyah, dengan cara bertepuk-tepuk tangan. Fazuqul azaba bima kuntum takfurun, dan rasailah akan azab yang Allah akan kenakan kepada mereka-mereka yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sesungguhnya ayat-ayat yang baru saya bacakan dan perdengarkan kepada semua, sebenarnya ayat ini turun selepas peristiwa Perang Badar. Ayat ini turun selepas peristiwa Perang Badar. Dan kita tahu Perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Dan dalam tahun kedua Hijrah ini sekurang-kurangnya ada 8 peperangan. Mungkin ramai di antara kita yang masih tidak mengetahui bahawa pada tahun kedua Hijrah ni ada 8 peperangan, banyak. Yang pertama ialah Perang Abwa. Yang kedua ialah Perang Bawat. Yang ketiga ialah Perang Usyairah. Yang keempat ialah Perang Safwan. Yang kelima ialah Perang Badar Kubra. Badar Kubra yang terjadi pada bulan Ramadan, hak turun ayat selepas perang inilah. Yang keenam ialah Perang Bani Sulaim. Yang ketujuh Perang Bani Qainuqa. Dan yang ke-8 ialah Perang Suwaid.
Ini adalah 8 peperangan yang terjadi pada tahun kedua Hijrah daripada 28 peperangan yang dilalui oleh Rasulullah. Paling banyak. Hak lain tu ada berlaku 4 peperangan, ada berlaku 2 peperangan, ada berlaku 4 sekali lagi, 2 sekali lagi. Dan kalau kita nak cerita malam ni sebagai contoh, habis tahun kedua Hijrah, masuk tahun ketiga Hijrah, ada 4 peperangan. Pertama, peperangan Zu Amrin. Yang kedua, perang Buhran. Yang ketiga, perang Uhud. Yang keempat, perang Hamra'ul Asad. Itu tahun ketiga Hijrah. Masuk tahun keempat Hijrah, ada 2 peperangan, iaitu peperangan Bani Nadir dan peperangan Badar Mau'id. Ni pun ramai yang mungkin masih tidak mengetahui ada satu lagi perang Badar yang disebut Badar Mau'id. Masuk tahun kelima Hijrah, dia ada 4 lagi peperangan, iaitu perang Daumatul Jandal, perang Bani Mustalib, perang Ahzab dan perang dengan Bani Quraizah. Masuk tahun ke-6, dia ada perang 2, Banu Lihyan dengan yang kita nak cerita malam ni, iaitu peperangan yang akhirnya tidak terjadi peperangan, iaitu peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Masuk tahun yang ke-7, ada 4 lagi peperangan, iaitu peperangan Al-Ghabah, kemudian perang Khaybar dengan Yahudi di Khaybar, kemudian perang Zatur Riqa', kemudian Umratul Qadha. Masuk tahun ke-8, ada 3 peperangan: pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah, seterusnya perang Hunain dan perang Taif. Dan yang terakhir 9 Hijrah cuma ada 1 peperangan, iaitu perang Tabuk. Jadi 8, 4, 2, 4, 2, 4, 3, 1, jumlahnya 28 peperangan yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun bila sebut tentang perjanjian Hudaibiyah tadi, dia berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Dan berkenaan dengan ayat ini, sebenarnya cerita dan kisah bermula pada penghujung tahun yang ke-5 Hijrah. Apa yang berlaku pada penghujung tahun ke-5 Hijrah bila mana turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perintah supaya menunaikan ibadah haji. Turun pada hujung tahun ke-5 Hijrah. Ini bermaksud ayat yang memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk menunaikan haji berlangsung setelah hampir 6 tahun Rasulullah berada di bumi Madinah. Bila dia tu berada di penghujung tahun ke-5, maksudnya nak hampir 6 tahun dah Rasulullah bermukim dan menetap di Madinah, barulah turun ayat perintah menunaikan haji. Tetapi kenapa kita membacakan 2 ayat di dalam surah Al-Anfal tadi? Kerana ayat ni membincangkan tentang satu tempat yang paling suci, iaitu tentang Kaabah dan tentang Masjidil Haram, dan tentang penghalangan yang dilakukan dan dibuat oleh pemuka-pemuka Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat. Kembali kepada persoalan asal, 2 ni, Kaabah dan Masjidil Haram menjadi tempat yang suci dan mulia bagi orang-orang Arab ialah umumnya kerana 2 benda. Pertama ialah kerana dibina oleh bapa ataupun nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Arab, iaitu Nabi Allah Ibrahim dan juga anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Walaupun konteks pembangunan ini berlaku setelah kehilangan dan kehancuran bangunan asal yang ada sebelum itu, tetapi peristiwa banjir besar Nabi Nuh alaihi salam telah menghanyutkan binaan Kaabah yang ada sebelum zaman Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, dan hanya tinggal adalah tapak Kaabah semata-mata.
Jadi kemuliaan ini kerana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah bersama dengan anaknya membina kembali foundation dan basic bagi Kaabah. Itu kemuliaan. Kemuliaan yang kedua, kerana ini adalah tempat yang suci, yang telah disucikan sejak zaman Nabi Allah Ibrahim dan disucikan sampai zaman mereka. Bahkan hubung kait dengan kemuliaan dan kesucian ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia terkait sampailah disebutkan istilah bulan haram. Bulan haram di sisi orang Arab adalah bulan suci, bulan yang dilarang sama sekali untuk mereka mengangkat senjata, bulan yang dilarang sama sekali untuk mereka berperang, menyerang, membunuh dan menumpahkan darah di antara satu dengan yang lain. Lebih-lebih lagi bila tiba bulan suci dan hubung kait keberadaan mereka di tempat yang suci. Sekiranya salah seorang daripada mereka bertemu dalam bulan suci di tempat yang suci ini, mereka dilarang melakukan benda-benda tadi. Contohnya di luar bulan haram, mereka sebelum ini mungkin bermusuh, yang mungkin kalau sekarang ni bukan bulan haram, mereka dah tetap menetap, mereka dah membunuh, mereka dah serang menyerang antara satu dengan yang lain. Tetapi bila datang bulan haram dan mereka berada di kawasan tanah haram, nak marah macam mana pun, benci macam mana pun, meluap macam mana pun, nak bunuh dan nak serang, mereka terhalang kerana mereka menganggap bulan suci ini menghindarkan diri daripada hal-hal yang disebutkan tadi. Bahkan lebih jauh, mereka bukan sahaja tak boleh berperang, tak boleh membunuh, bahkan untuk mengherdik, mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kesat, mengeluarkan perkataan-perkataan yang berunsur sindiran pun sebenarnya dilarang. Dan lebih jauh, bulan haram ini juga adalah bulan di mana diharuskan bagi pemerintah, bagi mana-mana bangsa Arab yang berada di dalam lingkungan permukiman Arab pada masa itu, diharuskan mereka ini untuk masuk ke dalam tanah suci haram tanpa halangan. Walaupun dikatakan yang menguasai, tampuk pemerintahan dan kekuasaan pada masa itu adalah pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka kafir musyrikin Mekah, tetapi kalau mana-mana bangsa Arab yang nak masuk dengan niat yang suci, niat yang bersih, nak buat ibadah atau tujuan berziarah, maka mereka sama sekali tidak boleh dihalang daripada memasuki tanah suci haram. Dan kita kena faham konteks orang-orang Arab dahulu bila tiba musim bulan suci ini, mereka bukan masuk sekadar nak buat ibadah, tetapi ada di kalangan mereka yang masuk hanya dengan tujuan sekadar berziarah. Mereka bukan nak buat ibadat haji, tapi mereka nak ziarah tempat-tempat yang mereka anggap sebagai suci. Dan ada juga di kalangan mereka yang datang tu bukan nak buat ibadah pun, mereka datang bukan nak buat ziarah pun, tetapi mereka datang kerana mereka mempunyai minat tertentu. Apakah sebenarnya minat yang mendorong mereka datang pada musim haji? Minat ini terkenal di kalangan orang-orang Arab pada masa itu adalah kesusastraan mereka, seni-seni syair mereka, prosa-prosa Arab klasik mereka. Mereka datang kerana pada musim ini musim berkumpulnya golongan-golongan seperti ini. Jadi kerana atas dasar minat, mereka bukan nak buat haji pun, mereka bukan nak berziarah pun, tapi mereka nak menemui golongan-golongan yang mempunyai minat yang sama. Jadi mereka boleh jumpa pakar-pakar syair, pakar-pakar prosa, pakar-pakar kesusastraan, mereka membincangkan persoalan-persoalan ini. Dan ada di antara mereka dengan tujuan-tujuan berniaga.
Tujuan berniaga kerana apa? Kerana musim haji memang dikunjungi oleh ramai orang. Jadi keuntungan dan laba yang mereka dapat mungkin lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Dan ini panjang kisah dan sejarahnya. Bagaimana ada hubung kait antara kelicikan kafir-kafir musyrikin Mekah dulu persamaan dengan golongan-golongan Nasrani dengan merubah-rubah waktu ibadah, merubah-rubah waktu ritual supaya disamakan untuk meraih keuntungan dari sudut perniagaan tadi. Apapun kembali kepada persoalan asal, di sinilah konteks kenapa Nabi Muhammad dan para sahabat sejak awal dihalang memasuki bumi haram Mekah, tetapi tidak dihalang golongan-golongan Arab yang lain. Ini kerana golongan-golongan Arab yang lain mempunyai satu akidah, satu spesies dengan golongan kafir musyrikin di Mekah, iaitu golongan penyembah berhala. Di luar kota Mekah, terutama di Taif, pun banyak patung-patung berhala. Golongan ini dibenarkan masuk. Seperti di sekitar kawasan Madinah, kalangan Arab-Arab Badui di Madinah ramai termasuk di kalangan penyembah-penyembah berhala yang penyembah-penyembah berhala yang tegar. Mereka juga dibenarkan masuk pada bulan haji, pada musim bulan haram. Tetapi persoalannya, Nabi ini orang Arab, sahabat juga orang Arab, Nabi keturunan yang sama dengan mereka. Dan kenapa Rasulullah dan sahabat tidak dibenarkan untuk menikmati peluang yang sama, dapat masuk dalam bumi Mekah secara aman dan dapat menunaikan ibadah haji dan tujuan ziarah yang lain? Ini kerana skeptik yang ada pada mereka, Rasulullah dan para sahabat ini tidak berkenan dengan apa yang mereka buat, iaitu dari sudut penyembahan berhala. Bahkan Rasulullah dan para sahabat amat-amat tidak berkenan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy dari sudut ini. Mereka tidak suka dengan patung Hubal. Mereka tidak suka dengan patung Isaf dan Na'ilah. Mereka tidak suka berhala Lata, berhala Uzza, berhala Manata dan berhala-berhala yang lain. Bila Rasulullah pada skeptik mereka berbeza pemahaman dari sudut ini, walaupun Rasulullah dan para sahabat ni asal di bumi Mekah dan keturunan mereka adalah keturunan Arab yang pure, confirm datang daripada Nabi Allah Ibrahim yang menguasai bumi Mekah pada zaman dahulu, tetapi kerana perselisihan dan perbezaan akidah ini, maka Rasulullah tidak dibenarkan masuk. Dan atas dasar itulah bila penghujung tahun ke-5 Hijrah turunnya perintah supaya Rasulullah dan para sahabat menunaikan haji, Rasulullah tidak punya kemampuan lagi pada waktu itu kerana kekangan-kekangan dan halangan-halangan ini. Kekangan apa? Halangan apa, tuan-tuan? Penguasaan tampuk pemerintahan di Mekah sedang dikuasai oleh kafir musyrikin Mekah pada masa itu. Walaupun demikian, tidak menjadi masalah. Hal seterusnya, masuk pada bulan Zulqa'edah pada tahun seterusnya, masuk bulan Zulqa'edah tahun yang ke-6 Hijrah. Pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Apa yang dimimpikan oleh Rasulullah? Rasulullah bermimpi, dalam mimpinya kelihatan Rasulullah dan para sahabat keluar beramai-ramai menuju ke Masjidil Haram. Rasulullah dan para sahabat masuk dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, tanpa dihalangi dan dirintangi oleh orang lain. Bahkan perjalanan mimpi sampailah ke peringkat Rasulullah dan para sahabat bertahallur, mencukur rambut daripada kepala masing-masing. Dan bila ada satu kesempatan yang bersesuaian, Rasulullah menemui para sahabatnya di masjid yang sedang berkumpul pada masa itu. Rasulullah ambil peluang kisahkan kembali mimpi baginda tu pada mereka.
Jadi bila dengar mimpi Rasulullah yang pi Masjidil Haram, masuk buat ibadat haji tanpa halangan, tanpa rintangan, sampailah kepada yang terakhir bertahallul, ramai di antara mereka yang pertama ialah mengatakan bahawa suatu masa apa yang dialami oleh Rasulullah dalam mimpi ini akan bertukar menjadi kenyataan. Sebab bagi mereka salah satu bentuk mimpi para nabi dan rasul ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebahagian yang lain beranggapan bahawa ini adalah suatu berita gembira yang mana sebelum ini mereka telah lalui dalam hidup mereka banyak peperangan. Dan semua peperangan tu setakat ini menentang kaum kafir musyrikin Mekah dimenangi oleh mereka. Dan ini memudahkan mereka untuk menuju ke Masjidil Haram, melakukan ziarah dan ibadat haji sebagaimana perintah Allah. Bahkan ada lebih jauh sahabat-sahabat yang terlampau gembira dengan mimpi ini dan teruja dengan khabar ini. Mereka balik rumah, mereka bersiap sedia dah bekalan-bekalan, makanan, minuman untuk melakukan perjalanan. Walhal Nabi tak memerintahkan lagi. Nabi baru habaq dia bermimpi sekian. Bukan kata Nabi kata, oh tahun ni kita nak pergi ziarah, kita nak pergi buat haji, tahun ni kita nak bertolak ke Mekah. Tak keluar lagi perkataan sedemikian. Tapi kerana teruja dan gembira tu balik siap-siap awal lagi. Nabi ada strategi yang tersendiri. Nabi ada matlamat yang tinggi. Jadi sebelum Rasulullah bertolak ni, antara strategi yang Rasulullah buat, bila Rasulullah keluar nanti, takdir Rasulullah keluar beramai-ramai dengan para sahabat dia nak biar orang-orang di Mekah, terutama pembesar-pembesar kaum kafir musyrikin Mekah, bila lihat kedatangan Muhammad dengan sahabat dia dalam jumlah yang besar, biar sangkaan yang ada dalam diri dan hati mereka ni, Nabi datang ni bukan untuk tujuan perang. Biar mereka rasa Nabi datang ni bukan untuk memusnahkan mereka, membunuhkan mereka, menumpahkan darah mereka, tetapi datang dengan tujuan yang aman. Tiada lain dan tiada bukan sekadar untuk ziarah dan menunaikan ibadat haji. Tuan-tuan tahu atau tidak bila dengar mimpi Rasulullah dan firman Allah tentang kewajipan haji, betapa meluap-luapnya semangat para sahabat, tuan-tuan. Kerana mereka dah hampir 6 tahun bermukim di bumi Madinah, pasti adanya kerinduan yang begitu tebal dalam hati mereka nak balik semula ke Mekah. Lebih-lebih lagi ada beberapa condition di kalangan sahabat. Situasi mereka ni bila mereka hijrah dengan Nabi dulu, tinggal bini masih ada duduk Mekah, suami hijrah ke Madinah. Ada yang meninggalkan anak-anak, dia sendiri datang ke Madinah berhijrah, tinggal anak-anak di Mekah. Dia sendiri datang ke Madinah, tinggal adik-beradik di Mekah. Dia sendiri datang ke Madinah, tinggal sanak saudara di Mekah. Tinggal harta-harta di Mekah, tinggal kebun-kebun di Mekah. Yang mungkin sekarang ini harta benda mereka, kebun mereka, aset mereka dikuasai oleh adik-beradik mereka. Atau ada sebahagian sahabat terlepas ke tangan kafir musyrikin Mekah. Tengok sejarah Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, Suhaib Ar-Rumi. Mereka dilepaskan ikut berhijrah bersama Rasul dengan syarat harta benda dan aset mereka ditinggalkan di Mekah. Itu satu kerinduan nak jumpa ahli keluarga di Mekah. Satu lagi kerana perintah menunaikan haji dah sampai. Itu yang menyebabkan mereka beria-ria teruja sangat nak melakukan perjalanan ke Masjidil Haram. Tetapi apa yang Rasulullah buat? Pertama-tamanya strategi Rasulullah, dia tak bagi tahu lagi dekat sahabat bila nak bertolak. Tetapi yang Rasulullah buat, menemui kafir-kafir musyrik. Bukan kafir musyrik di Mekah, tapi kafir-kafir musyrik penyembah berhala yang ada di sekitar kota Madinah.
Tujuan apa Rasulullah menemui mereka? Rasulullah bagi tahu, suatu masa nanti aku akan keluar daripada Madinah. Aku akan pergi bersama sahabat-sahabatku untuk tujuan berziarah dan menunaikan haji. Jadi aku minta ada di kalangan kamu, kalau nak ikut sekali, mari sertai aku. Nabi ajak sekali, siapa nak pergi haji? Mai kita pergi haji sama-sama. Sekali tengok, pasal apa Nabi ajak golongan geng penyembah berhala pi haji sekali? Tujuan dia, tuan-tuan, bila pi sekali, ni menunjukkan Nabi pi bukan untuk berperang. Bila orang kafir musyrikin Mekah duduk di Mekah tengok, Rasulullah bukan bawa sahabat dia hak Islam saja, tapi bersama Rasulullah ada yang sama spesies macam mereka. Kafir-kafir yang duduk di Madinah yang juga penyembahan berhala datang juga. Kalau dengan tujuan perang, mesti mereka tak akan sertai Nabi. Kalau tujuan nak serang Mekah, nak takluk Mekah, nak berperang, takkan mereka akan sertai Nabi. Ini tidak mungkin. Itulah tujuan Rasulullah ajak mereka pi bersama. Satu lagi, kerana semangat kesucian bulan haram dan semangat kesucian Baitullah dan Kaabah tu. Kerana siapa pun di kalangan bahasa Arab, apa pegangan dia, apa agama dia, apa kepercayaan dia, itulah tanah suci bagi mereka semua. Jadi walaupun itu tempat suci bagi Rasulullah dan sahabat, dia juga tempat suci bagi golongan-golongan tadi. Jadi semua berhak masuk dan tak ada siapa pun boleh langgar. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah ajak sangat tu supaya bila orang-orang kafir Quraisy tengok dan halang Nabi, contohlah kita kata mari sekali dengan Nabi, tiba-tiba kafir Quraisy ni halang Nabi masuk Mekah. Jadi dengan masa yang sama, sekurang-kurangnya ada golongan ni akan lawan balik, bukan lawan perang. Golongan ni akan kritik. Mengapa Muhammad dihalang dan mengapa kami hak datang sekali dengan dia ni boleh masuk? Apa perbezaan Muhammad dengan kami? Sekiranya kita semua ni bahasa Arab. Kita semua ni bangsa Arab yang disucikan pada bulan ini dan diharuskan untuk masuk sesiapa pun di kalangan kita golongan Arab. Jadi Nabi mari itu tujuan boleh lawan balik. Pasal apa kamu buat perangai lagu ni? Sedangkan diharuskan semua orang Arab boleh masuk. Terbuka. Tiba-tiba kami boleh masuk. Hamai sekali dengan Muhammad. Muhammad kamu halang. Itu tujuan Rasulullah. Tetapi ramai di antara mereka menolak untuk ikut bersama dengan Rasulullah melakukan perjalanan ke Masjidil Haram. Kenapa? Bukan sebab Nabi itu Islam. Bukan sebab Nabi itu jahat. Mereka dah kenal Nabi. Ni dah hampir tahun ke-6. Mereka dah kenal perwatakan Nabi. Mereka dah kenal kepimpinan Nabi. Mereka dah kenal bagaimana Rasulullah memerintah di Madinah. Tetapi mereka bimbang satu benda. Kalau Muhammad masuk ke Mekah, mereka bimbang Muhammad tak balik-balik ke Madinah. Bila Muhammad pergi Mekah, dia dengan sahabat dia duduk situ, kita kena balik seorang-seorang. Mari sekali. Tiba-tiba dia tak balik-balik. Duduk di Mekah dengan sahabat dia, kita kena balik seorang-seorang. Tapi ada sebahagian kecil, ada sebahagian kecil yang sanggup untuk ikut berziarah bersama dengan Rasulullah. Jadi bila ada kabilah-kabilah dan suku-suku kecil yang sanggup, maka Rasulullah memberitakan kepada para sahabat. Jadi pada bulan yang sama Rasulullah bermimpi tadi, jatuh pada hari Isnin bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Maka Rasulullah mengumpulkan sahabat dan kumpulan yang dominan kecil tadi, hampir riwayat menyebut 1,500 orang. Ramailah. Hak paling besar sahabat Ansar dan sahabat-sahabat Muhajirin, dan minoriti golongan-golongan kabilah-kabilah ataupun suku Arab di Madinah tadi. Jadi pada waktu itu Rasulullah bawa isterinya. Salah seorang isteri Nabi yang dia bawa ialah Ummu Salamah. Rasulullah bawa Ummu Salamah. Tuan-tuan, siapa dia Ummu Salamah? Ummu Salamah ni dalam sejarah, nama betul dia Hindun. Hindun binti Suhail.
Bapa dia Suhail bin Mughirah bin Makhzum, seorang daripada Bani Makhzum yang terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan, bapa kepada Hindun ataupun Ummu Salamah. Beliaulah lelaki yang paling kaya dalam kaum dia, yang paling hebat. Dia punya apa? Dia punya figure, personality di sisi kaum dia. Dia digelar Zadur Raqib. Apa dia Zadur Raqib? Orang yang sentiasa melayani dan memberi makan orang lain. Siapa yang sering melakukan perjalanan dengan dia, dia bagi makan. Dia suka bagi makanan, berhimpun rumah dia. Siapa yang nak makan, mai makan, mai makan. Dia orang dermawan. Tu bapa kepada Hindun ataupun Ummu Salamah. Isteri dia, ibu kepada Hindun ialah Zainab. Zainab binti Amir, seingat saya Zainab binti Amir bin Rabi'ah. Dia ni seorang wanita daripada Bani Faras. Kemudian dia ni seorang wanita yang cantik, Ummu Salamah ni. Bila dia cantik, ramailah lelaki ataupun pemuda Arab pada masa tu nak meminang ataupun mempersuntingkan dia. Jadi lelaki yang bertuah tu ialah Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad ni, mak dia tu ialah mak saudara Nabi. Mak dia tu mak saudara Nabi, iaitu Barrah binti Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi bila dia ni anak mak saudara Nabi, apa hubungan dia dengan Nabi? Sepupu Nabi lah. Dah mak dia tu ni bukan Hindun ni suami Hindun. Hak kata kahwin dengan Hindun tu Abdullah bin Abdul Asad, bapa dia Abdul Asad, isteri Abdul Asad tu Barrah. Dan sebenarnya Abdullah dengan Nabi ni saudara sesusuan. Nabi ada saudara sesusuan dengan mak angkat dia Halimatus Sa'diyah pun ada beberapa orang. Tapi yang ni bukan saudara sesusuan dengan Halimatus Sa'diyah. Tapi Abdullah dengan Nabi ni saudara sesusuan dengan siapa dia? Suwaibah. Suwaibah yang dulu jadi orang gaji Abu Lahab dulu. Yang dia pergi bagi tahu kamu dah dapat seorang anak saudara lelaki kan waktu Nabi lahir tu. Jadi Suwaibah ni lah yang menyusukan Rasulullah, Suwaibah jugalah yang menyusukan Abdullah. Jadi dia bukan setakat sepupu, dia adalah saudara sesusuan Rasulullah. Jadi bila Abdullah ni meninggal, Rasulullah ambil bini dia tu, jadi bini dia tu sepupu sabit lah kita kira kan. Sepupu sabit. Perjalanan dua kelamin ni memang cukup indah, cukup menarik, dipenuhi ranjau, suka dan duka. Mereka ni antara orang yang paling awal masuk Islam dan menerima banyak tekanan. Akhirnya mereka berhijrah ke Habsyah atas saranan Rasulullah bila banyak berlakunya kezaliman dan penyiksaan. Jadi dua orang ni pun berhijrah ke Habsyah. Di Habsyah ni lah dia dapat 4 orang anak. Pertama Zainab, yang kedua Salamah, yang ketiga Umar, yang keempat Durar. Anak nombor 2 nama Salamah tu dia digelar Ummu Salamah dan suami dia Abu Salamah, Abdullah tu. Jadi Ummu Salamah ni lah yang jadi isteri Rasulullah dan dia bawa dalam perjalanan nak pergi ziarah dan ibadat haji ni. Baik, tu sebuah sedikit lah, tuan-tuan boleh baca lah sejarah dan biografi isteri Rasulullah ni. Yang tu dia bawa. Dan yang paling penting, sebelum Rasulullah pi mana-mana pun, bila nak tinggal Madinah, Rasulullah akan lantik seorang daripada kalangan sahabat untuk jaga hal ehwal dan kebajikan penduduk di Madinah. Maksudnya contoh dulu dalam perang Badar. Perang Badar dulu Rasulullah lantik Uthman bin Affan. Perang Uhud Rasulullah lantik Abdullah bin Ummi Maktum. Dan kali ini Rasulullah lantik orang yang sama. Orang yang sama iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Tetapi ada kitab sirah lain yang membahas sebenarnya bukan Abdullah bin Ummi Maktum, tapi ada sahabat lain yang ditugaskan oleh Rasulullah. Kerana apa? Kita boleh terima apa yang disebutkan oleh hujah tersebut kerana memandangkan Abdullah bin Ummi Maktum ni adalah salah seorang sahabat yang ada kekurangan, iaitu buta mata dia. Kan turunnya surah Abasa wa Tawalla tu berkenaan dengan Rasulullah dan Abdullah bin Maktum. Tak mungkin Rasulullah bagi pemerintahan yang begitu penting, Rasulullah nak tinggal Mekah, nak tinggal Madinah kepada orang yang mempunyai
sifat kekurangan pada penglihatan. Jadi ada sahabat lain, cuma Abdullah bin Ummi Maktum ditugaskan untuk menjaga hal ehwal ibadat, iaitu salat. Kita boleh terima hujah tersebut. Baik, Rasulullah pergi dengan menaiki seekor unta. Unta yang sama yang Rasulullah keluar berhijrah dulu. Unta yang dihadiahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, iaitu unta yang bernama Al-Quswa. Jadi Rasulullah naik unta Al-Quswa dalam keadaan Rasulullah dah memakai pakaian ihram. Masa tu Rasulullah dah pakai pakaian ihram dengan niat ziarah dan niat menunaikan ibadah umrah. Jadi bersamanya Rasulullah bawa apa? 70 ekor unta. 70 ekor unta ni dah siap di stempel. Stempel maksudnya dicop dengan color merah di bahagian lambung kanan. Bahagian bawah perut bahagian kanan tu kenapa cop merah? Nak menunjukkan bahawa unta-unta ni kekhususan dia ialah unta untuk hadiah. Orang dulu bila nak pergi buat ibadat haji, dia ada unta-unta hadiah untuk dikorbankan. Jadi tujuan Rasulullah bawa unta ni ciap dengan cop sekali, nak suruh satu lagi benda paling besar nampak di mata kafir musyrikin Mekah, bahawa unta yang ramai ni pun walaupun 70 bukan tujuan perang, tapi unta hadiah. Bila unta hadiah memang Nabi nak masuk untuk ziarah, bukan nak perang pun. Termasuk 70 tu ada seekor unta tu, unta hak zaman Abu Jahal dulu lagi. Bagaimana unta ni boleh ada? Kan dulu perang Badar, Abu Jahal bawa unta ni, kemudian Abu Jahal KO dalam perang Badar. Jadi unta dia dirampas, unta dia pun ada sekali dalam hak 70 ekor ni. Lama orang jaga unta Abu Jahal tu, sampai hidup lagi pada masa tu. Jadi unta dia termasuk 70 unta yang akan dihadiahkan. Jadi maka bertolaklah Rasulullah dan para sahabat. Jumlah berapa tadi? Lebih kurang 1,500 orang. Kemudian Rasulullah bertolak, berjalan, sampailah Rasulullah di satu tempat. Yang ni famous lah bagi orang-orang nak pergi haji, niat kan. Rasulullah sampai di satu tempat, dusun Zulhulaifah. Zulhulaifah ni jarak dia dengan Madinah lebih kurang 10 kilo dari arah selatan Madinah. 10 kilo. Di situlah Rasulullah berhenti. Rasulullah dengan sahabat mandi, mengenakan pakaian ihram, niat, dan kemudian sama-sama mengucapkan ucapan talbiyah labbaik Allah tu. Jadi sebelum Rasulullah nak memulakan perjalanan daripada Zulhulaifah nak menuju ke Mekah, Rasulullah hantar seorang mata-mata intelijen yang bernama Bashar bin Sufyan. Dan Bashar bin Sufyan salah seorang mata-mata Nabi, intelijen Nabi. Yang ni sebenarnya yang patut kita tiru dalam sejarah, iaitu intelijen ataupun mata-mata yang bersifat bertakwa kepada Allah. Selalunya kita didedahkan dengan intelijen lagu lain. Kita selalu tengok siri-siri James Bond, intelijen juga kan, mata-mata. Adalah intelijen M16 ke, intelijen CIA ke, FBI ke, Mossad ke, KGB ke, nama-nama lain. Itu semua bukan intelijen yang bertakwa. Tetapi yang Rasulullah garap dan Rasulullah latih dulu intelijen yang bertakwa. Salah seorang ialah Bashar bin Sufyan. Sebelum Rasulullah bertolak daripada Zulhulaifah, Bashar, kamu dikehendaki pergi lebih awal, selidik dan kamu buat analisis apa yang perlu untuk kami ni melakukan perjalanan, tengok apakah yang berlaku kepada pihak kafir musyrikin Mekah di sana. Lalu pi itu Rasulullah dengan sahabat teruskanlah perjalanan. Akhirnya bila sampai di kawasan dekat Mekah, dia pun tengok rupa-rupanya Bashar bin Sufyan ni dah dapat maklumat bahawa memang kedatangan Rasulullah dengan sahabat-sahabat dia yang ramai ni sejak dari awal sudah diketahui oleh pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka Quraisy. Tahu dah. Dan itu pun kehendak Rasulullah nak suruh mereka tahu.
Dan satu lagi, bukan hak utama nak suruh mereka tahu Nabi pada tahun ni nak datang ke Mekah, tapi nak suruh mereka juga tahu Nabi datang ni dengan aman, bukan nak perang. Walaupun sebelum ni mereka dah kalah perang Badar, mereka tak menang pun perang Uhud, mereka terai lagi perang Hamra'ul Asad, tetap melarikan diri, mereka terai perang Ahzab, mereka kalah juga. Tapi Rasulullah datang kali ini bukan nak serang. Rasulullah bawa pula geng-geng hak selain daripada beragama Islam. Nak bawa pula unta-unta sebagai hadiah tadi. Nak suruh tahu lebih daripada tu. Rasulullah nak masuk dengan aman, nak ziarah, nak buat ibadat haji. Itu je. Dan kemudian kawan ni patah balik. Dan bila patah balik, mereka bertemu di satu kawasan yang bernama Usfan. Usfan ni, kalau kita baca satu hadis gharib lah. Hadis ni hadis gharib. Hadis gharib ni dulu dikatakan kawasan Usfan ni lah Nabi Allah Nuh dengan Nabi Allah Hud datang melalui kawasan ni lah nak menunaikan haji. Ni hadis gharib lah, saya sebut awal-awal hadis gharib ni. Nabi Nuh, Nabi Hud dulu melalui kawasan yang bernama Usfan untuk menunaikan ibadah haji dulu sebelum zaman Nabi Allah Ibrahim. Apapun bila tiba di Usfan ni, Bashar ni bagi tahu dekat Rasulullah bahawa kedatangan Rasulullah memang sudah diketahui sejak awal. Dan mereka telah mengerahkan 3 golongan. Pertama ialah tentera-tentera di kalangan kafir musyrikin Mekah sendiri. Yang kedua, mereka bergabung dengan kabilah-kabilah dan suku yang berada di luar kota Mekah. Dan yang ketiga, mereka mengupah tentera-tentera belian daripada orang-orang Habsyah. Gabung 3 golongan ni membentuk jumlah lebih kurang 200, dikepalai oleh 2 kepala pengat masa tu, Khalid bin Al-Walid dan anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal sebagai komandan mereka. Baik, bila ini tahun 6 Hijrah ni mengingatkan kita bahawa sebab ada perselisihan tentang keislaman Khalid bin Al-Walid, dan saya memilih Khalid bin Al-Walid tengok kepada condition dia. Ni tahun ke-6 Hijrah, memang saya memilih Khalid bin Al-Walid masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah tahun yang ke-7 Hijrah. Sebab condition dia pada masa ni dia jadi komander perang geng kafir musyrikin Mekah lagi. Jadi mereka keluar. Bashar bin Safwan ni, mereka sekarang ni berada di satu tempat bernama Zituan. Lani ni, waktu aku nak mari balik menghadap kamu wahai Rasulullah, mereka sedang bergerak dan waktu tu mereka berada di Zituan. Dan mereka mendapat arahan supaya menunggu kamu di satu tempat nama Qara'il Ghamim. Tempat yang mereka nak tunggu Nabi, nak hadang Nabi itu Qara'il Ghamim. Tapi sewaktu aku datang ni, mereka dalam perjalanan, mereka duduk di satu tempat nama Zituan. Jadi itulah nak habaknya. Tak apa, teruskan perjalanan. Sebelum meneruskan perjalanan, Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat dia, Man rajulun yakhruju bina ala tariqin ghairi tariqahumul lati hum biha. Siapakah di antara kalian yang mengikuti kami pada hari ini, dia dengan merelakan diri untuk mengikuti jalan lain. Maksudnya, dengar saja Rasulullah akan dihadang di Qara'il Ghamim, Rasulullah dengan strategi baru, dia nak keluar daripada lorong kebiasaan, nak guna jalan lain agar tak bertembung dengan geng-geng Ikrimah dengan Khalid yang duk halang mereka tadi. Jadi Rasulullah bersabda, siapa hari ni hak ikut kita ramai-ramai ni, tak akan melalui jalan biasa, kita akan guna jalan lain. Man rajulun yakhruju bina ala tariqin ghaira tariqihim allati hum biha. Siapa? Kemudian keluarlah seorang lelaki daripada Aslam. Dan kitab sirah menyebutkan lelaki itu bernama Najiyah bin Jundak. Lelaki Bani Aslam yang keluar tu ialah Najiyah bin Jundak. Wahai Rasulullah, saya orang paling awal akan mengikuti kamu. Jalan mana pun yang kamu nak hadap, jalan mana yang kamu nak ikut, aku orang paling awal akan pergi.
Maka semua sahabat sebulat bersuara bersetuju mengikuti jalan yang selainnya. Maka mereka pun memulakan perjalanan. Jalan lain tu biasalah, jalan yang penuh berliku, jalan yang penuh batu-batu, jalan yang penuh bukit bukau. Agak susah berbanding jalan yang biasa mereka nak lalu. Akhirnya mereka sampai di satu tempat yang bernama Ghadirul Ashtah. Rasulullah dan sahabat sampai di satu tempat nama Ghadirul Ashtah. Duduk di situ, Rasulullah habaq apa kepada sahabat, sebab sahabat ni ada yang letih dah, ada yang lengoh dah. Lalu sahabat kata, qulu nastaghfirullah wa natubu ilaih. Katakanlah oleh kamu semua, kami memohon keampunan kepada Allah dan kami bertaubat kepada Allah. Rasulullah menyambung sabdanya lepas sahabat mengucapkan astaghfirullah wa natubu ilaih tadi, wallahi innaha laluhittatun allati uridat ala banu Israel fala takuluha. Demi sesungguhnya, demi Allah, innaha laluhittatun, ini adalah satu khittah. Khittah ni apa? Ucapan bermakna tadi. Nastaghfirullah wa natubu ilaih tu satu khittah allati uridat ala banu Israel, yang dulu pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk dibacakan kepada banu Israel sepanjang mereka sesat di semenanjung Sinai dulu. Kalimah ni falam takuluha, tetapi mereka sesekali tak pernah mengucapkan ini. Sombongnya mereka. Sebab tu Allah sesatkan mereka habis-habisan. Jadi ucap ni nak minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Ghadirul Ashtah mereka meneruskan perjalanan. Teruskan perjalanan. Akhirnya kumpulan Rasulullah dan para sahabat tiba di satu tempat bernama Saniyatul Mira. Saniyatul Mira. Bila tengok Saniyatul Mira, teringat dia ada satu lagi, Saniyatul Marah. Selain daripada ghazwah yang kita sebut di depan tu peperangan. Dalam sejarah dia ada ghazwah, dia ada sariyah. Ghazwah tu perang besar hak 28 tu. Sariyah tu macam satu ekspedisi lah. Antara yang terkenal 5 dalam sejarah. Banyak sariyah. Pertama, seingat saya yang dibawa oleh pak saudara Nabi Hamzah bersama 30 orang sahabat Muhajirin. Pada masa tu dia bawa di belakang dia sahabat Muhajirin ada satu sariyah di Saiful Bahr. Yang kedua dibawa oleh sahabat Al-Haris, Umair. Al-Haris tu pak saudara Nabi. Umair, anak dia Umair bin Al-Haris bin Abdul Muttalib dengan 60 sahabat Ansar di Saniyatul Mar'ah. Hani Saniyatul Mirar, tempat yang dekat-dekat. Sariyah yang ketiga dibawa oleh sahabat nama apa tu? Yang nombor 10 masuk Islam, yang nombor 10 masuk syurga tu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan 20 sahabat di satu tempat nama Kharras. Kemudian yang keempat sariyah yang dibawa oleh Abdullah bin Jahshin, juga sepupu Nabi. Yang adik dia tu jadi isteri Nabi, Zainab binti Jahshin tu, yang kahwin dengan siapa? Kahwin dengan anak angkat Nabi dulu tu, iaitu Zaid bin Harisah tu. Abdullah bin Jahshin dengan 12 orang pi satu tempat nama Batnun Nakhlah. Kemudian ada satu lagi sariyah yang terakhir yang pi satu tempat tu nama apa dah saya lupa. Ni antara 5 sariyah yang hebat. Cuma nak hubung kait dengan Saniyatul Mirar dengan Saniyatul Mar'ah. Rasulullah sampai di Saniyatul Mirar. Dari jauh, tempat tu lebih kurang 30 km lagi dengan Mekah. Inilah disebut Perlembahan Hudaibiyah. Inilah disebut Perlembahan Hudaibiyah. Nak jadi perjanjian Hudaibiyah ni. Dari sana Rasulullah dah nampak macam peronda-peronda di kalangan geng mereka. Mereka nampak Nabi ke? Wallahualam. Tapi Nabi nampak dah daripada jauh mereka sedang meronda di kawasan yang satu tempat nama Baldah, dekat dengan Qura'il Ghamim yang sepatutnya mereka sampai. Jadi di sini tempat dia panas. Tempat dia panas. Tak ada air.
Tiba-tiba sahabat menjumpai satu perigi lama. Satu perigi lama yang kering, satu perigi lama yang kontang. Jadi tengok dalam, oh tak ada air. Sudah, kita ramai 1,500 orang. Maka Rasulullah ambil satu anak panah. Anak panah ni, nak habaknya berjalan dalam keadaan aman ni, ada penutup pada mata anak panah. Dulu walaupun orang Arab ni berjalan dalam keadaan aman, mereka akan bawa satu pedang. Pedang pun dalam keadaan berada dalam sarung. Pedang tu tak boleh keluar. Nabi tak suruh sahabat bawa pedang yang banyak perkakasan perang, tapi Nabi suruh bawa pedang sebilah sorang tapi duduk dalam sarung. Ini dah jadi memang tradisi dan budaya Arab. Walaupun bukan untuk perang, mereka berjalan jauh pun dalam keadaan aman kena bawa pedang tu. Begitu juga panah yang mereka bawa kena tutup mata tu. Ini menunjukkan mereka bukan pi nak berperang. Rasulullah ambil satu anak panah, Rasulullah cabut sarung pada mata tu, dia bagi pada seorang sahabat. Dalam riwayat menyebut yang ambil anak panah tu sahabat yang sama, yang jawab masa Rasulullah tanya siapa yang nak ikut jalan lain tu, sahabat Bani Aslam tadi, iaitu Najiyah bin Jundak. Tapi saya lebih suka memilih kepada sahabat yang terima tu ialah Al-Barra' bin Azib. Sahabat yang bernama Al-Barra' bin Azib. Jadi dia ambil tu, dia turun dalam telaga tu, dia pergi tancap. Dia pergi tancap dalam hak paling dalam telaga tu, tiba-tiba tersembuk keluar air. Keluar air. Maka mereka dapat menikmati air tersebut dengan cara meminum dan hal-hal serta keperluan-keperluan yang lain. Jadi geng-geng hak duk tunggu tu berkemungkinan besar mereka tak nampak Rasulullah dan para sahabat dari jauh kerana mereka rasa mereka ni dah kena tipu. Bukan kena tipu apa? Sepatutnya jarak yang dihadapi oleh Rasulullah untuk sampai tempat mereka halang dan mereka tunggu tu patut sampai dah. Tapi tak sampai lagi, mereka kona kot lain ni. Mesti mereka kona kot lain. Akhirnya mereka kembali semula ke bumi Mekah, bertemu dengan pemimpin-pemimpin dan ketua mereka. Habaq mereka mungkin datang, tapi mereka bukan jalan yang kita tunggu dan cegah mereka. Akhirnya bila Rasulullah duduk bermukim di situ, Rasulullah memajukan perjalanan. Tadi lebih kurang 30, perjalanan Rasulullah seterusnya hampir lagi mendekatkan. Dalam sirah menyebut lebih kurang 14 km dah nak masuk Mekah. Dan di situlah mereka tahu dah Rasulullah sampai. Mereka tak hantar tentera pun, hak tadi tunggu Nabi, tapi mereka hantar utusan, duta, delegasi mereka untuk berbincang dengan Nabi. Apa tujuan sebenar Nabi nak masuk Mekah tahun tersebut? Lalu kumpulan yang pertama mereka hantar seorang wakil daripada kabilah Bani Khuza'ah, iaitu Budail bin Waraqah. Nak jadi perjanjian Hudaibiyah ni sampai 5 wakil tuan-tuan. Ni baru wakil yang pertama ni. Salah seorang wakil kabilah Bani Khuza'ah bernama Budail bin Waraqah. Jadi Budail dengan sahabat-sahabat dia pilah tanya elok-elok pada Nabi, wahai Muhammad, apa tujuan kamu datang ni bawa ramai-ramai? Nabi pun secara jujurlah, sebagaimana niat pada permulaan, kami datang ni dengan tujuan ziarah. Kami datang nak menunaikan umrah, nak buat haji sebagaimana turunnya perintah Allah pada kami, dan membuktikan kami datang dalam keadaan berihram, bukan pakaian perang pun. Tengok kami bawa unta-unta ni sebagai hadiah, bukan unta perang. Pedang-pedang kami dimasukkan ke dalam sarung, anak-anak panah kami ditutup pada matanya. Tang mana yang kamu syak, yang kamu ragu bahawa kami datang ni nak serang? Kami datang ni bukan dengan keamanan. Jadi bila Budail bin Waraqah betul-betul yakin, dia balik jumpa pemimpin dia. Sebenarnya kita ni dah tersilap sangka Muhammad datang ni untuk hal yang lain. Dia datang nak berziarah kerana sebahagian sahabat dia dah lama, hampir 6 tahun meninggalkan Mekah, nak tengok family, ahli keluarga, anak beranak. Dia datang nak tunaikan umrah, tunaikan haji, tu je.
Sedangkan tadi wakil ni dihantar oleh mereka, tapi bila kawan tu balik cerita, dia sendiri tak percaya kat wakil dia, malah dia memperolok-olokkan dan menyindir wakil mereka. Boleh percaya ke tak hang ni? Tadi dia hantar. Pada bila kawan tu balik cerita, dia pula sangsi, dia pula ragu, dia pula was-was pada wakil dia. Tak boleh pergi ni, tak boleh percaya. Jadi sambil diperolok-olokkan dan disindir, kawan ni rasa tak puas hati lah. Dah lantik dia jadi wakil, suruh pergi tanya, bila pergi tanya dipermainkan macam ni. Jadi sebab tak puas hati tadi, dia hantar delegasi duta yang kedua. Tadi kabilah Bani Khuza'ah, kali ini mereka memilih kabilah Banu Amir, iaitu seorang lelaki yang bernama Mikros bin Hafs bin Al-Akhyaf. Jadi Mikros pi pula dengan sahabat dia, tanya Nabi. Jawapan yang Mikros terima sama macam yang Budail terima juga. Yang kawan ni pun percaya Nabi datang dengan keamanan, dengan niat ziarah, dengan niat nak buat umrah haji. Balik bagi tahu, macam Budail bagi tahulah Rasulullah tak ada niat lain, bukan tujuan peperangan. Tadi dia hantar orang dia, kali ni kena macam Budail juga. Dia sangsi, boleh percaya orang hang ni, kena lagu tu juga. Jadi dah dua kali ni dia duk main was-was dekat orang dia sendiri. Hantarlah delegasi yang ketiga. Kali ni berbeza. Mereka hantar daripada geng Ahabisi. Tuan-tuan, di luar kota Mekah dia ada satu kelompok nama Ahabisi. Pemimpin mereka hak dilantik oleh geng-geng kafir musyrikin Mekah ni nama dia Hulais bin Alqamah Al-Kinani. Ahabisi ni terkenal satu kelompok yang suka buat ibadah. Walaupun ibadah dan ritual mereka tu cara jahiliah, tapi bila orang-orang di Mekah ni tengok kelompok Ahabisi, mereka tahu kelompok ni kelompok yang suka buat amal. Nabi pun tahu akan hal tersebut. Bila dia tengok jauh Hulais akan jadi wakil, Nabi kata apa? Inna haza min qaumin yata'allahuna. Mereka ni termasuk di antara kaum ataupun golongan yang suka kepada amal ibadah. Fab'asul hadya fi wajhihi hatta yarahu. Nabi kata, tunjukkanlah unta-unta kita, buka selalu kepungan unta ni, tunjuk kat depa fi wajhi, biar mereka nampak. Maksudnya daripada jauh Rasulullah suruh sahabat ni lepas awal-awal unta hak kena stempel 70 ekor tu. Sebab tahu dah geng ni geng buat ibadah, bila tengok unta tu, Nabi ni bukan nak berperang ni, memang unta ni pun unta hadiah untuk niat korban ni. Jadi mereka dengan baik menyambut Nabi. Tapi bila balik cerita kat depa, kena sama juga macam Budail, kena sama juga macam Mikros tadi. Jadi hak ni lah geng tak puas hati, kerana mereka ni jenis orang yang lembut, orang yang sopan santun, tiba-tiba jadi wakil pun kena lagu ni. Last sekali mari yang keempat. Yang keempat ni lah yang selalu diceritakan dalam sejarah berbanding tiga yang di depan tu, iaitu dihantar seorang duta dan delegasi, iaitu Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ni bukan orang Mekah, dia bukan orang Madinah, tapi dia asal Taif. Tapi kemampuan delegasi dan dia jadi duta ni terbukti sebab sebelum ni dia pernah berhadapan dengan dua raja. Pertama, dia pernah berhadapan dengan Raja Parsi. Calang-calang orang boleh jadi delegasi dan duta berbicara depan Raja Parsi, kuasa besar pada masa tu, Rom dan Parsi. Satu lagi, dia pernah jadi delegasi dengan Raja Habsyah An-Najashi. Jadi kerana ketokohan dia pernah jadi duta dan delegasi untuk Raja Parsi dengan Raja Habsyah tadi, maka sahabat-sahabat depa tu lantik dia jadi apa? Lantik dia jadi duta, delegasi untuk bertemu dengan Rasulullah. Tak ada orang lain yang paling layak. Dan dia juga licik dalam politik, orator perang. Baik. Kemudian bila bertemu dengan Rasulullah, dia gunakan strategi politik dia. Dia main sentimen, dia main emosi. Dia sebut apa? Wahai Muhammad, sekiranya kamu datang ni, dia tahu dah Nabi datang bukan nak perang pun. Sekiranya kamu datang ni untuk tujuan perang, kamu datang bersama dengan sahabat kamu dan kamu sengaja bawa golongan-golongan
yang minoriti daripada bumi Madinah yang kita kata sama dengan spesies mereka di Mekah tadi, geng-geng penyembah berhala, kamu kena ingat ahli-ahli keluarga di kalangan sahabat kamu Muhajirin tu ada sebilangan mereka masih ada di Mekah. Masih ada di Mekah. Kata tadi sahabat yang pergi berhijrah tinggal bini, ada sahabat pergi berhijrah tinggal anak. Sekiranya terjadilah peperangan, tiba-tiba mereka terbunuh, hak anak beranak tinggal di Mekah tu terbunuh kerana kita ni berperang, maka apa perasaan mereka? Sahabat-sahabat kamu yang di kalangan Muhajirin tu perang-perang, anak beranak dia, family dia semua terbunuh. Mesti dia akan marah pada kamu dan meninggalkan kamu. Tinggallah kamu seorang-seorang. Geng-geng di belakang kamu, hak kamu bawa tu pasti dia tidak akan menentang kami, sebab mereka sama macam kami, penyembahan berhala. Kalau peperangan ni berlangsung pun mereka tak akan tolong kamu, mereka akan berundur ke belakang, atau mungkin mereka akan menyokong kami, mereka jadi pasukan kami lawan kamu balik. Mereka akan tinggalkan kamu seorang-seorang. Dia main licik. Waktu inilah sahabat Abu Bakar keluar, dan sahabat Abu Bakar mengeluarkan kata-kata. Saya pernah tengok kata-kata ni dalam sebuah kitab sirah dan saya jadi terkedu. Terkedu apa? Saya tak berani nak sebut. Saya kata, betul ke perkataan macam ni boleh keluar daripada sahabat Abu Bakar yang terkenal dengan lembutnya, santunnya, ramah mesranya? Saya cari satu lagi kitab lain, ada lagi jumpa. Hak ni saya rasa tak patut disebutlah sini. Sebab mungkin Abu Bakar nak marah sangat dengan permainan licik tu sampai Abu Bakar sebut. Tak payah sebutlah, nanti tuan-tuan carilah. Nak marahnya sampai ke Urwah tanya, siapakah orang ni? Lancang dan kurang beradab bila berbicara dengan kita berdua. Lalu dia menyebut, dia tak sebut nama Abu Bakar, Ibnu Abi Quhafah. Dan kita pun tahu nama sebenar Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian dia nak mempermainkan Nabi lagi. Salah satu cara kalau kita nak menjatuhkan maruah atau mengaibkan lawan kita ialah waktu kita duk sembang tu kita pergi pegang janggut dia luruk-luruk. Bukan pegang janggut kita. Kita duk sembang, kita pegang janggut dia, luruk-luruk. Tu cara kita nak menjatuhkan maruah dan aib lawan. Dan Urwah nak buat macam tu kat janggut Nabi. Waktu sembang elok-elok tu dia nak pegang janggut Nabi. Sebelah kanan tu ada Abu Bakar tadi, sebelah kiri tu ada orang pakai topeng. Pakai topeng besi, dia pegang pedang dan sarung. Bila tangan dia nak pegang janggut Nabi, kawan tu tampak hujung pedang dia kena tangan dia. Dia lari, dia sembang lagi. Ada peluang dia rasa boleh pegang luruk janggut Nabi, dia nak pergi lagi. Kawan tu tampak pula. Dia kata, sungguh biadab. Sungguh biadab. Siapakah orang ni? Dia tak nampak muka pakai topeng. Nabi senyum. Nabi kata, kamu kenal ke tak dia ni? Aku tak kenal, sebab itulah aku tanya. Aku takut kamu terkejut bila buka topeng. Siapa ni? Kurang ajak sangat. Kawan tu pun buka topeng. Kawan tu buka topeng, siapa tu tuan-tuan? Dialah sahabat besar Nabi yang bernama Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Tengok saja Urwah bin Mas'ud tengok Mughirah ibnu Syu'bah. Celaka kamu rupanya. Pasal apa dia kata celaka kamu rupanya? Sebab Urwah tu pak saudara, Mughirah tu anak saudara dia. Lah ni berdepan pak saudara, hak tengah berurusan dengan Nabi, hak tampak tangan dia tu anak saudara dia. Mughirah ni sahabat daripada Taif. Kenapa dia kata celaka kepada Mughirah? Dulu kisah dia lebih kurang macam ni lah. Selepas pemimpin mereka di Taif meninggal, orang bagi tampuk pemerintahan tu sementara dekat Mughirah ni lah, sahabat Nabi ni. Jadi Mughirah zaman dulu, zaman jahiliah dulu, dia kawal satu kaum, kemudian dia buat jahat. Dia pergi bunuh semua kaum tu, dia rampas harta mereka. Jadi dia buatlah macam konspirasi bahawa bukan dia, tapi ada sebab kejadian lain yang jadi lagu tu. Jadi hak tahu kes tu hanya pak saudara dia seorang saja. Tapi sebab pak saudara dia tu sayang dekat dia dan dia pula jadi pemimpin sementara, dia tutup mulut. Dia tak cerita kat orang pasal cerita tu.
Akhirnya kawan ni lari pergi ke Madinah, jumpa Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Itu yang dia jadi sahabat Nabi. Sebab tu bila tengok muka tu, oh celaka kamu buat. Dia nak peringat balik dulu hang lah buat lagu ni bunuh orang, ambil harta orang. Tapi akhirnya kawan tu pun masuk Islam juga. Urwah ni satu masa dia masuk Islam juga. Dia bawa orang-orang Taif pergi jumpa Nabi, tapi dia masuk Islam cara lucu lah. Pasal apa cara lucu? Sebab dia pernah minta Nabi, kalau kami Islam tapi kami nak berzina lagi, boleh ke tak? Ada ke dia tanya lagu tu? Lepas tu, wahai Rasulullah, kalau kami Islam kami nak minum arak lagi, boleh ke tak? Kalau kami Islam kami nak berjudi lagi, boleh ke tak? Dia tanya benda-benda macam tu lah. Urwah ni satu masa lah di belakang tu. Lah ni dia jadi lawan Nabi. Tapi dia berasa dia tak boleh kontrol, akhirnya dia pun mengalah. Lalu dia jumpa dengan pemuka dan geng mereka. Sesungguhnya Muhammad ni, aku nak hak kamu hantar aku suruh jumpa Muhammad ni lebih kurang macam ni lah. Seolah-olah aku nak habaq sayangnya sahabat-sahabat dia dekat Muhammad. Kalaulah kita ni minta aku nak tampak Muhammad, mesti mari dah seorang sahabat dia. Kalau nak tampak aku, jangan tampak Muhammad. Contoh kalau kata aku ni nak tetak dia, akan mari dah seorang lagi. Kalau nak tetak, Nabi duduk tepi, tetak akulah. Kalau kata aku nak bunuh Muhammad ni, akan mari pula. Nabi duduk tepi, kalau nak bunuh akulah. Sampai tahap tu. Tak boleh nak buat apa dah. Akhirnya dia pun diperlecehkan juga. Hang ni ketokohan tu hebatlah, jumpa Raja Najasyi. Kalau kita hari ni lah nak nisbah cakap kita orang Kelantan, kalau tengok rekod tu, Vladimir Putin pun dah jumpa, Donald Trump dah jumpa, Obama dah jumpa. Lawan orang ni tak boleh harap juga. Contoh lah tu, lagu tu lah mudahnya nak bagi faham tak. Rekod tu okey nampak, tapi tak boleh pergi juga. Sia-sia hantar hang. Last sekali tibalah giliran Rasulullah pula hantar kat mereka bila tak berkesudahan. Maksudnya 3 sebelum ni nisbah peribahasa kata senjata makan tuan, tak jadi. Lalu Rasulullah hantar seorang sahabat nama Khirash bin Makhzum Al-Khuzza'i. Khirash ni Rasulullah lantik dia naik satu unta tu nama Sa'lab. Tak kenal langsung nama, sebab Sa'lab bahasa Arab ni serigala. Dia naik unta. Tak apalah. Unta tu nama Sa'lab. Tengah jalan tu ada provokasi. Geng-geng Quraisy hak benci ni pi duk cucuk unta dia sampai unta dia terbunuh. Unta dia terbunuh. Dan bila dia jatuh unta tu, orang nak serang juga dia, nak bunuh dia. Nak bagi gagal perjanjian ni. Dia lari tu, tiba-tiba dia melewati tempat geng Habisi tadi yang kita kata kuat buat amal dah. Geng tu dah boring dah kan. Bila jadi delegasi kena kata macam tu, depa pula lindungi dia. Depa pula selamatkan dia, bawa dia pergi selamat jumpa dengan Nabi. Nasib baik geng tu tolong. Habisi tadi geng Hulas bin Al-Qamah tadi. Nabi pun kata, kita baru nak hantar delegasi, depa buat perangai dah. Tak ada orang lain dah rasa boleh hantar kecuali ramai duk suruh Saidina Umar lah. Kena hantar Umar lah kalau gini. Tapi ramai juga tak bersetuju. Kerana sifat Umar hak berani tengah jalan tu okey lah untuk tadi. Kalau kata orang nak tu pun dia boleh perang, dia boleh lawan. Tapi cara dia bercakap tu takut keras sangat, jadi lagu lain pula. Jenis Umar ni orang bukan boleh bincang atas kertas. Dia ni jenis kalau nak pancung kepala orang, jenis nak kerak tu kerak ni, bolehlah hantar dia. Lalu ramai tak setuju, maka hantarlah sahabat yang dirasakan paling sesuai dengan kesantunan dia, lemah lembut dia, iaitu menantu Nabi, Uthman bin Affan. Hantar Uthman. Jadi Uthman pun pergi. Mereka hormat Uthman sebab Uthman ni memang keluarga bangsawan, keluarga elit. Dulu sejarah Uthman ni, waktu pak saudara dia tahu dia masuk Islam, dia kena gulung dalam tikar tak? Tikar buat daripada daun tamak ni, tikar cara orang Arab lah. Dia kena gulung dalam tikar, ikat tikar tu, gantung tali, saut di dahan, tarik. Boleh bayang tak? Kita ambil orang, kita letak dan kita gulung tikar, kita ikat tikar tu, kita ambil tali panjang, kita sakut di leher. Jadi tubik Kelantan yang kau biarlah deh. Sakut di leher, tarik tu. Jadi tikar tu terakak. Dalam keadaan orang tu duk gulung dalam tu.
Jadi bila tikar tu terangkat, dia buat apa? Dia kumpulkan batang-batang tamar hak tua, dia peringat api. Bukan nak bakar, nak suruh asap kepul tu masuk dalam, nak suruh lemah pernafasan Osman. Bila lemah tu supaya mengaku, aku keluar dah, aku tak mau ikut Muhammad, aku keluar Islam. Nak suruh keluar mulut Osman lagu tu, tapi Osman tak berdegil. Bila tengok Osman dah hampir-hampir nyawa ikan, nazak apa tu, dia turun balik. Sayang dia anak saudara dia. Tu kisah pak saudara dia dulu. Osman kena sampai tahap tu. Tapi kali ni hantar mereka hormat. Bahkan bila Osman duduk dengan dia persilakan, wahai Osman, sekiranya benar-benar kamu datang dengan Muhammad ni nak tawaf, kami izinkan kamu tawaf. Pilah kamu nak tawaf, banyak mana pun kamu nak tawaf. Memang mereka izin Osman nak tunjuk baiklah konon. Tapi apa jawab Osman? Aku sesekali tidak akan melangkah untuk tawaf walau satu pusingan kalau Nabi Muhammad tak buat dulu. Walaupun kamu izin dan ni nak suruh aku tawaf, aku tak akan tawaf melangkah satu langkah untuk buat satu pusingan sekiranya Nabi Muhammad tak tawaf dulu. Dan dia pegang Osman 3 hari 3 malam. Dan dalam 3 hari 3 malam itulah datangnya khabar bahawa Osman terbunuh. Khabar angin. Dengar Osman terbunuh ni, naik syekh lah sahabat-sahabat Nabi ni. Delegasi dia hampir lebih kurang 4 orang, kita tak buat apa pun. Balik dengan baik, balik dengan aman. Tiba-tiba kita hantar seorang tu hak mula-mula cucuk unta dah. Nasib baik geng Habisi selamat. Hantar yang kedua ni nak bunuh pula Osman pula tu. Lalu terjadilah bai'ah. Secara ringkas yang tuan-tuan tengoklah dalam surah Fath. Yadullahi fawqa aydihim tu. Kalau kita terjemah literal, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka tu. Inilah dipanggil bai'ah ridwan ataupun bai'ah tahta syajarah. Di bawah satu pohon. Bila Rasulullah ajak berbai'ah di sini, kita tak akan balik, kita tak akan pulang selagi kita belum menuntut darah Osman. Apa nak jadi, jadilah. Darah Osman mesti dituntut. Ni waktu mereka tak tahu lagi Osman ni terbunuh ke tak. Siapa orang yang mula-mula pi berbai'ah dekat Nabi? Dalam riwayat sirah, orang yang mula-mula tu nama dia Sinan bin Abu Sinan Al-Asadi. Sinan bin Abu Sinan Al-Asadi, dia saudara sahabat Nabi Uqashah bin Mikhsan Al-Asadi. Dia pi, aku orang yang pertama akan bai'ah. Dia letak tangan dia. Kemudian bergilir-gilir lah sahabat bai'ah. Bai'ah tu letak tangan di atas tangan. Sebab tu turun yadullah fawqa aydihim tu. Orang lain semua satu tangan. Macam kita nak main bola, tapi jangan gambarkan macam tu. Cuma saya nak bagi gambaran. Kita kan sebelum start bola tu, okey, kita kumpul ramai-ramai duk tunduk, letak tangan. Kapten dah kononnya. Waktu letak ni letak. Oh, hore. Waktu baru main bola. Tapi bukan lagu tu lah nak abang. Nabi sendiri letak dua-dua. Orang lain semua satu tangan. Pasal apa Nabi guna dua-dua tangan? Satu tangan Rasulullah mewakili diri dia, satu lagi mewakili diri Osman. Tiba-tiba duduk dalam keadaan tu, tiba-tiba marilah sampai berita. Oh, khabar angin. Osman masih hidup lagi. Osman masih hidup lagi, tak mati pun. Nasib baik, kalau tidak jadi perang. Sampailah habis pada masa tu. Ringkas cerita sebab memandangkan kita pun 9:30. Maka terjadilah perjanjian kan. Sebelum perjanjian tu mereka hantar Suhail bin Amru. Jadi Suhail ni berhadapan dengan Rasulullah. Bagi pihak Rasulullah, hak nak jadi jurutulis perjanjian ni ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik. Pertama sekali Ali tanya Rasulullah nak tulis apa. Rasulullah kata, uktub bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali pun tulislah bismillahirrahmanirrahim. Lalu Suhail bin Amru kata, la a'rifu haza walakin uktub bismikallahumma. Kami tak pernah kenal ni, siapa Tuhan yang bernama Ar-Rahman, siapa Tuhan yang bernama Ar-Rahim. La a'rifu haza, kami tak kenal nama-nama ni semua. Walakin tetapi tulislah bismikallahumma pada kepala surat tadi. Ali dah tulis dah bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia suruh padam, tak mau. Nak cakap Nabi benar-benar nakkan perdamaian, layan.
Tak apalah Ali, padam balik, tulis bismikallahumma sebagaimana saranan Suhail. Tulis bismikallahumma. Lepas tu dia tulislah, inilah perjanjian antara Muhammadun Rasulullah wa Suhail bin Amr. Dia nak main-main lagi, dia kata, oh, padam Rasulullah tu tulis Muhammad bin Abdullah. Sepatutnya perjanjian ni di antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Tapi dia tak mau, kalimah Rasulullah tulis perjanjian ni di antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Ali padam, la amhuha. Ali kata, aku tak akan padam ni. Pasal apa? Sebab kamu benar-benar Rasulullah. Kamu benar-benar Rasulullah. Mari Saidina Abu Bakar cerita, memang dia benar-benar Rasulullah. Bangun pula Saidina Umar, dia benar-benar Rasulullah. Kenapa perlu padam? Ni dia dengan nada sindir dia mengejek. Kalaulah kami benar-benar tahu Muhammad ni seorang Rasulullah, benda hak kita duk hadap hari ni tak akan terjadi. Tak akan, kalau kami ni benar-benar menganggap Muhammad ni Rasulullah, tak perlu ada perjanjian damai antara kami dengan dia hari ni. Kalau kami benar-benar menganggap dia seorang Rasulullah, kami dengan tangan yang terbuka berlapang dada mempersilakan, wahai Muhammad, silalah masuk dalam kota Mekah, buatlah umrah, buatlah ziarah, buatlah haji. Kalau kami menganggap dia tu Rasulullah. Tapi di sisi kami dia bukan Rasulullah. Sindir tu, tengok. Masa duk tulis tu dia duk main lagi. Wallahi la inni Rasulullah wa in kazzabtumuni. Demi Allah, sungguhnya aku benar-benar Rasulullah walaupun kamu mendustai aku. Tapi sebab biarlah, wahai Ali, padam. Ali tak mau padam. Lalu Rasulullah ambil surat tu, tanya Ali, tang mana tu kalimah Rasul dan kalimah Allah tu, biar aku sendiri yang padam. Tengok, Rasulullah tak mau juga pertelingkahan, Rasulullah tak mau peperangan, Rasulullah nak kedamaian. Kalau tuan-tuan perhati, kadang-kadang skop kita tengok dalam satu hadis dengan hadis yang lain, Rasulullah ni terkenal dengan ummi kan. Ummi ni nisbah umum, tak erti baca, tak erti tulis. Tapi kadang-kadang bila kita tengok satu hadis menampakkan sebaliknya, tengok-tengok hadis lain menampakkan benar begitu. Contoh, bila hadis Rasulullah membicarakan tentang pahala orang-orang yang membaca Al-Quran, kan hadis masyhur menyebut, aku tidak menyebut alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku menyebut alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang yang tak kenal huruf boleh sebut tak alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf? Dari satu condition nampak Nabi boleh sebut pula. Maksudnya Nabi kenal lah alif satu. Aku tak menyebut alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang yang buta huruf dia boleh sebut tak huruf-huruf tu? Orang buta huruf ni bukan kata huruf lam dengan huruf mim. Lepas huruf alif tu huruf ba. Kalau tunjuk huruf ba, orang buta huruf dia boleh sebut tak huruf tu? Dia tak boleh sebut pun. Kalau dia boleh sebut pun jadi macam Piramli. Bunyi syair sebelah, bunyi Arab sebelah, tak bunyi langsung. Lepas tu duk tengok tilik, tak nampak lagu tu, hak buta huruf sungguh. Dari satu sudut nampak macam Rasulullah tahu alif lam ni. Tapi tengok condition tadi memang membenarkan. Kalau Rasulullah tahu kalimah Rasul dan Allah tu, Rasulullah ambil padam sendiri je. Tak payah tanya, ni Ali tang mana aku nak kena padam. Jadi Rasulullah tak tahu tang mana Rasul, tang mana Allah. Jadi Rasulullah padam. Isi perjanjian tu paling besar ialah 10 tahun gencatan senjata, tak boleh berperang. Nampak condition paling awal banyak seolah-olah menguntungkan dan memberi peluang kepada golongan musyrikin Mekah di sisi sahabat. Tapi tuan-tuan tengoklah, bila gencatan senjata 10 tahun, inilah peluang untuk Rasulullah berdakwah. Jadi Rasulullah boleh pergi mana-mana berdakwah. Jadi kalau orang nak marah pun marah, setakat marah je lah, nak angkat senjata 10 tahun ni 10. Jadi jam mereka terlupa tang tu. Jadi bila Rasulullah dakwah pun setakat nak marah-marah sajalah. Lebih pada tu tak boleh. Kita dengan Muhammad ni gencatan senjata 10 tahun ni, tak boleh nak buat apa. Itulah peluang paling besar. Dan mereka minta dalam perjanjian tu Rasulullah boleh mari pada tahun seterusnya. Sebab itulah tahun ke-7 tu dia ada 4 peperangan kan. Rabah, Khaybar, Zatul Riqaq,
Umratul Qadha. Rasulullah datang tahun ke-7, Umratul Qadha, umrah yang tertangguh. Tapi mereka benarkan cuma 3 hari saja. 3 hari. Yang kawal Rasulullah tu tuan-tuan, yang kawal Rasulullah tu seorang tu penulis tu lah, Suhail tu. Suhail bin Amru hak kawal Nabi. Seorang lagi nama dia, nama apa dah kawan tu? Bapak dia ingat Abdul Uzza tu, Huwaitib. Mari dia muncul mari. Huwaitib bin Abdul Uzza. Huwaitib ni tuan-tuan, Huwaitib ni sejarah dia dalam perang Badar lagi. Dialah satu-satunya antara musuh Allah yang diberi penglihatan oleh Allah nampak malaikat hak turun bantu Rasulullah dalam perang Badar. Dia jadi terkemu, dia duk pegang pedang tak berlawan pun. Sebab Allah bagi penglihatan, nampak malaikat-malaikat hak turun tangkap, hak turun serang, hak turun bunuh sahabat-sahabat dia dalam perang Badar. Tapi dia tak pernah cerita pun apa yang dia nampak. Dan dia cerita selepas dia masuk Islam. Tapi sebelum dia masuk Islam, dalam Umratul Qadha tu, dia dengan Suhail, hak tulis surat tu lah yang jaga Nabi. Yang jaga Nabi, duk kawal Nabi sepanjang hak Nabi ada 3 hari. Hari yang terakhir, Huwaitib bagi tahu kat Nabi, wahai Muhammad, telah berakhir tempoh 3 hari, keluarlah kamu daripada negeri kami. Lalu Rasulullah beritakan pada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, khabarkan kepada sekalian sahabat, aku nak kita semua keluar daripada bumi Mekah, jangan tinggal seorang pun sebelum matahari terbenam hari ini. Ini cerita setahun kemudian lah. Cuma nak habaq nak kait dengan Suhail tu. Akhirnya dua-dua ni masuk Islam. Dua-dua masuk Islam tahun kemudian, tahun 8 Hijrah. Pembukaan kota Mekah. Suhail hak tulis surat dengan Nabi ni pun masuk Islam. Urwah bin Mas'ud hak mula-mula hak nak tarik janggut Nabi masuk Islam. Huwaitib ni pun masuk Islam. Huwaitib ni orang kaya. Dalam perang Hunain, Nabi berhutang dengan dia 40,000 dirham untuk support perang Hunain. 40,000 dirham banyak tuan-tuan. Lepas dia masuk Islam, lepas menang perang Hunain, Nabi bagi balik hutang dia 40,000 dirham dengan jumlah binatang hampir beratus ekor unta. Yang ni lah ada setengah sahabat tu dia jadi macam, dia tuan-tuan macam ni, perbahagian harta ghanimah ada peruntukan untuk Rasulullah sekian-sekian harta ghanimah. Ada peruntukan untuk sahabat Muhajirin sekian-sekian. Ada peruntukan untuk sahabat Ansar sekian-sekian. Ada peruntukan untuk sahabat senior, sahabat yang lama masuk Islam. Ada peruntukan untuk sahabat yang baru masuk Islam. Huwaitib ni termasuk mana? Hak baru masuk Islam, patut sikit tiba-tiba Nabi bagi beratus-ratus ekor unta. Pelik ni cara pembahagian ni. Dalam perang Hunain memang banyak jadi macam ni. Sebab Rasulullah nak pegang tu. Dia baru masuk Islam, dia perang, tiba-tiba dapat, maksudnya nak menyeronokkan hati dia, nak isbatkan hati dia ni. Tapi macam seolah ada di kalangan sahabat tak puas hati. Satu sahabat-sahabat ni rasa selepas buka kota Mekah lagi sahabat rasa lain dah. Sahabat rasa apa? Sahabat Ansar ni duk berasa bila Nabi buka kota Mekah, ni tanah tumpah air Nabi. Mereka takut Nabi akan stay di sini, Nabi tak balik sekali ke Madinah. Situ lagi mereka ada rasa lain dah. Kan Fatuh Mekah Nabi Muhammad dapat tanpa melalui peperangan, walaupun ada sedikit kerana tak dengar kata daripada Khalid bin Al-Walid celah-celah tu. Nabi dapat. Dan lepas pada peristiwa tu jugalah Nabi ungkapkan hadis, sebab ada seorang wanita mencuri kan, sekiranya sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku sendiri akan potong tangan dia. Hadis ni berlaku selepas Fatuh Mekah. Ada kes seorang wanita mencuri, dia ni keluarga terhormat. Lepas tu dia guna pula salah seorang anak angkat Nabi, hak Nabi sayang, supaya kita kata kabel lah, hang ni anak angkat Nabi, Nabi pun sayang. Jadi sebab kamu ada hubungan baik dengan keluarga ni, jadi pi ejah-ejah suruh Nabi kurangkan, jangan nak bagi dia kena potong tangan. Akhirnya Nabi keluarlah hadis tu, sekiranya Fatimah punya mencuri, aku sendiri yang kamu motong tangan dia. Lepas tu jadi perang Hunain, lepas tu perang Taif. Jadi sahabat rasa, dan Nabi bagi dah, Nabi sebut satu-satu keutamaan sahabat Ansar. Dan Nabi tunaikan janji dia. Lepas Fatuh Mekah, lepas Hunain, lepas Taif, Nabi duduk Mekah ke Nabi balik? Nabi balik Madinah.
Hatta Nabi datang balik untuk haji wida, haji terakhir. Adakah lepas haji terakhir Nabi duduk Nabi duduk Mekah ke balik Madinah? Nabi tak ada duduk Mekah pun, Nabi balik Madinah. Hatta Nabi mati pun di Mekah ke Madinah? Nabi mati di Madinah. Nabi sayang sahabat Ansar. Dan bila Rasulullah wafat, siapa yang menenangkan sahabat di Madinah? Siapa yang keluar jumpa sahabat ramai-ramai berdepan dengan sahabat? Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu kekal tiada mati. Siapa? Abu Bakar. Tapi sejarah jarang merakamkan seorang sahabat yang mempunyai ketokohan yang sama di Mekah. Waktu sahabat menerima kewafatan Rasulullah di Madinah, orang yang menenangkan mereka Abu Bakar. Tapi bila juga sahabat di Mekah terima kewafatan Nabi, siapa yang menenangkan mereka? Dengan ucapan seperti Abu Bakar, tak lain tak bukan, itulah tuan-tuan yang pernah berhadapan dengan Rasulullah, yang pernah ejek Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah. Itulah Suhail. Suhail bin Amir mengambil condition yang sama seperti Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar ucapkan itu di Madinah, dia mengucapkan benda yang sama di Mekah, menenangkan sahabat selepas menerima khabar kewafatan Rasulullah. Jadi poin di sini nak abang, hidayah dan petunjuk datang dari Allah, bukan dari manusia. Kalau kita tengok perjalanan sejarah manusia, kita berasa nak marah. Waktu duk tulis surat pun ejek Nabi, perli Nabi, macam-macam kat Nabi. Kalau condition pada masa tu memang nak tampak Suhail, nak katok Suhail, nak terajang Suhail. Tapi selepas dia masuk Islam, tengok di bawah didikan dan asuhan payung Madrasah Nabawiyah, Rasulullah membentuk sahabat yang sebesar ini. Antara blacklist dalam Fatuhu Mekah, Wahsy tuan-tuan. Wahsy ni orang yang bunuh pak saudara Nabi hak paling Nabi sayang. Siapa? Hamzah. Dia tu senarai belah-belah orang hak kena blacklist kan. Jumpa orang ni bunuh, tapi Nabi maafkan dia akhirnya. Nabi maafkan Wahsy, tapi dengan bersyarat, Wahsy, walaupun aku maafkan kamu, jangan sekali-kali kamu melintah depan aku. Sebab bila tertengok wajah kamu akan teringat kepada Hamzah. Jadi Wahsy ni antara sahabat yang kena duduk jauh dengan Nabi, tak boleh nak melintah depan Nabi. Jadi dia takut Nabi tengok dia tu teringat balik. Last sekali waktu Rasulullah wafat, dia hidup zaman Abu Bakar, terjadi perang Yamamah kan. Perang Yamamah menentang golongan-golongan murtad. Akhir sekali dia sebut kat sahabat Nabi, dia pegang tombak dia. Tombak inilah dulu aku bunuh orang yang paling dikasihi oleh Nabi. Tombak ni aku guna ni, aku pernah bunuh orang yang paling Nabi kasih, iaitu Hamzah. Tapi tahulah kamu bahawa tombak ni juga hari ni aku bunuh orang yang paling Nabi benci. Habis perang Yamamah, aku bunuh orang yang paling Nabi benci. Siapa yang dia bunuh? Itulah Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. Wahsy yang sama yang bunuh Hamzah, Wahsy yang sama bunuh Musailamah Al-Kazzab. Boleh faham kan ni? Boleh faham 9,5 tak ada apa. Jadi perjanjian Hudaibiyah ni tidak berakhir dengan peperangan, tapi perjanjian gencatan senjata 10 tahun Nabi boleh mari Umratul Qadha tahun berikutnya. Cuma nak habaknya, lepas terima firman Allah tentang pensyariatan haji, Nabi dengan sahabat ni memang nak pergi, tapi terhalang dengan peristiwa tersebut. Dan benar-benar terjadi satu-satunya, itulah kali pertama dan kali terakhir haji Rasulullah yang sebenar-benarnya menuntun para sahabat dalam bentuk manasik haji dalam kaedah practicality yang sebenar dari awal sampai akhir berlaku pada peristiwa haji wida' itulah. Kita ni lebih hebat lagi. Orang dulu dekat dengan Mekah pun sekali ya. Kita hari ni ada 10 kali dah pergi haji kan. Ada pergi 8 kali, ada pergi 7 kali. Umrah tak payah ceritalah. Tapi apapun, semoga umrah dan haji yang kita buat diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak termasuk haji yang diberitakan oleh Rasulullah tentang peristiwa akhir zaman. Ada haji orang kaya, Rasulullah ceritakan dia jadi apa yang terakhir.
Haji orang yang jenis ahli perniagaan jadi apa? Haji orang awam jadi apa? Haji orang biasa jadi apa? Kita tak mau dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk haji yang mardud, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya pun ke intikad dah ni. Boleh daripada pukul 8 sampai 9.40 boleh berhentilah insya-Allah. Apapun pada malam ini yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena tu tak ada orang lain lah, datang daripada diri saya sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.